Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, selamat datang ke SSTP JPN Johor. Okey, selamat datang cikgu-cikgu. Macam mana hari ni? Okey semua? Okey, diharap kita dapat menyerap segala ilmu-ilmu daripada orang-orang hebat pada hari ini ya. Okey, saya teruskan. Okey, yang berusaha para pegawai SSTP JPN Johor. Okey, panel pembentang kita untuk amalan terbaik sumber pendidikan, Datin Hajah Zamhirah binti Osman, Pengetua SMK Tengku Mahmud Iskandar. Okey, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, guru perpustakaan dan media, wakil-wakil pengetua dan guru besar, pegawai-pegawai USTP serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Okey, bersyukur kita ke hadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita berkumpul pada pagi ini dalam Kolokium Amalan Terbaik bagi Sumber Pendidikan tahun 2022. Okey, tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan panel pembentang kita pada pagi ini, iaitu seperti yang kita nampak dekat depan ni, yang cantik, comel. Okey, Datin Hajah Zamhirah binti Osman dari merupakan pengetua SMK Tengku Mahmud Iskandar, Batu Pahat, Johor. Okey, dengan tagline Iskandar the Great. Okey, sekolah yang menjadi kebanggaan dan menjadi sebutan pada masa sekarang ni ya. Kira macam glamour dah sekarang ni. Okey, saya perkenalkan sedikit. Okey, beliau mula berkhidmat di SMK Tengku Mahmud Iskandar bermula daripada 15 Oktober 2020 sewaktu PKP hingga sekarang, iaitu lebih kurang 1 tahun 7 bulan. Tetapi dalam masa 1 tahun 7 bulan, SMK Tengku Mahmud Iskandar sudah terkenal bukannya di Malaysia je, tetapi di hampir seantero dunia. InsyaAllah kita doakan. Okey, sepanjang tempoh 1 tahun 7 bulan ini, banyak kejayaan telah dicapai oleh sekolah. Antaranya merupakan johan pertandingan APSS peringkat daerah Batu Pahat, kemudian menjadi johan APSS peringkat negeri Johor, seterusnya mewakili negeri Johor ke peringkat kebangsaan dan mendapat tempat kelima kebangsaan. Beri tepukan. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya bukan mudah untuk mendapat tempat di peringkat kebangsaan kerana sekolah-sekolah yang terpilih ke peringkat kebangsaan merupakan sekolah-sekolah yang sangat hebat. Okey, tahniah kepada sekolah. Okey, SMK Tengku Mahmud Iskandar juga telah berjaya dan menerima 2 pingat platinum dan 1 pingat emas dalam Kolokium Amalan Terbaik PSS peringkat kebangsaan yang telah diadakan di Kedah pada bulan Februari yang lalu, dan Datin Hajah Zamhirah merupakan salah seorang pembentang pada waktu itu. Kemudian sekolah juga memperolehi pingat emas dalam seminar Digital STEM peringkat kebangsaan yang baru diadakan pada minggu lepas di Pulau Pinang. Dan pingat emas juga dapatnya Datin sendiri yang membuat pembentangan bersama beberapa cikgunya yang telah dilatih. Okey, syabas dan tahniah, 2 orang pembentang daripada sekolah Datin terpilih sebagai pembentang terbaik keseluruhan. Okey, tahniah untuk sekolah dan syabas diucapkan. Okey, kejayaan dan kecemerlangan sekolah yang ada dalam masa 1 tahun 7 bulan tu sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah, di mana memerlukan usaha dan pengorbanan yang sangat banyak daripada Datin dan warga sekolah. Dia sebenarnya apa-apa pun kepala sekolah kan, pengetua dan guru besar. Jadi anak-anak buah ikut je. Okey, tempoh 1 tahun 7 bulan digunakan semaksimum yang mungkin untuk Datin menggembling tenaga bersama warga sekolah bagi memajukan SMK Tengku Mahmud Iskandar. Okey, sedikit rentetan sepanjang 1 tahun 7 bulan, di mana bermula daripada beliau masuk ke SMK Tengku Mahmud Iskandar. Pada fasa pertama, sekolah telah
Dalam masa 100 hari, beliau dan warga sekolah telah membangunkan lebih kurang 15 lokasi bermula daripada pusat sumber sekolah. Kemudian pada fasa kedua menjadi 45 lokasi, kemudian fasa ketiga menjadi 82 lokasi keseluruhan, iaitu satu sekolah bermaklumat. Maksudnya daripada pintu pagar, sebab cikgu kena tahu pusat sumber adalah satu sekolah, bermula daripada pintu masuk. Masuk saja pagar sekolah itu adalah pusat sumber. Pusat sumber bukan hanya di perpustakaan. Itu cikgu-cikgu kena tahu. Okey, pentadbir dan guru-guru kena tahu, masuk saja pagar sekolah, semua satu kawasan sekolah tu adalah pusat sumber sekolah. Okey, sumber pendidikan untuk anak-anak. Okey, saya tidak mahu berceloteh panjang sebab saya nak serahkan kepada pembentang. Okey, dengan itu saya serahkan majlis ini kepada pembentang kita, Datin Haja Zamhira, untuk menyampaikan amalan terbaik sumber pendidikan. Dipersilakan Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Kadiatun yang Chomelote, yang saya hormati barisan pegawai-pegawai SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang saya hormati barisan pengetua-pengetua, jika ada pengetua-pengetua sekolah menengah di Negeri Johor, dan juga barisan guru besar dari Negeri Johor, dan juga rakan-rakan guru yang saya hormati, malah saya kasihi sekalian. Tidak lewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru yang berada di hadapan saya ni. Semoga segala sumbang bakti kita, segala jasa yang kita taburkan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah SWT. Kerana niat kita ialah untuk anak didik kita. Sekolahku adalah ladang pahalaku. Kita niatkan ke sekolah itu sebagai satu ibadah. Okey, seterusnya saya rasa saya tak perlu kenalkan diri saya. Semua dah tahu, duk panggil Datin. Okey, pengetua SMK Tengku Mahmud Iskandar, satu nama yang mungkin sebelum ini tidak pernah dikenali, dan sekarang dah mula dikenali, belum lagi, insya-Allah. Macam tadi Cik Anwar kata, apa-apa pun kita nakkan satu pemikiran sistemik, kan? Jadi itulah yang saya rasakan yang saya buat di sekolah ni. Pada mulanya benda tu bermula dengan satu usaha yang kecil, tetapi apabila mendapat sambutan yang luar biasa daripada guru-guru, walaupun apa saja yang kita lakukan dalam muka bumi ini sudah tentunya mesti ada stresnya, tetapi yang penting yang kita perlu fikirkan manisnya sebuah kejayaan. In the end, apa tadi tu? Minds in the end, apa akhir yang kita capai. Dan hari ini kalau kita bertanya dengan rakan-rakan guru saya di sekolah saya, maka mereka akan cakap manisnya sebuah kejayaan yang mereka capai hari ini. Okey, rakan-rakan guru, hari ini saya akan membentangkan mengenai sekolah saya, yang mana saya telah rebranding balik pusat sumber sekolah kepada Iskandar Multimedia Super Corridor. Bila kita sebut Super Corridor, dia merupakan satu kawasan yang sangat besar. Betul lah Bapak kata pengacara majlis tadi, bermula daripada pagar sekolah hingga ke hujung padang. Dan saya namakan The Beginning of New Legacy. Kerana sebelum ini sekolah yang berusia 1965 berusia 57 tahun, maka saya rasa rakan-rakan guru pun fahamlah bagaimana keadaan sekolahnya. Maka saya ubah, rebranding balik kepada Iskandar the Great. Okey, daripada lepas ni saya akan terangkan di mana datangnya Iskandar. Okey, pada tanggal 15 Oktober, bak kata pengacara tadi, tarikh keramat saya dilantik jadi pengetua di SMK Tengku Mahmud Iskandar. Berlakulah satu fenomena pawana. Pawana menurut Kamus Dewan merupakan ribut petir. Macam ribut petir lah. Sana bercakap, sini bercakap.
kampung Parik Saidi itu, satu Parik Saidi itu bercakap bergegar. Kerana apa? Bukannya apa, kerana ini je. Daripada 19 orang pengetua, saya lah satu-satunya bunga. Tu dia kat tengah-tengah. 1 hingga 18 tu semua lelaki. Jadi bila yang datangnya perempuan, jadi semua komuniti, masyarakat setempat, anak-anak murid kita semua teruja. Datang pula perempuan, lepas tu Datin pula, lebih kurang begitulah. Itulah saya kata, Datin itu adalah title kerana Datuk dapat Datuk, saya dapat Datin lah. Tapi saya adalah sama macam rakan-rakan, sama macam masyarakat setempat Parik Saidi, orang kampung, sama saya kata, tak ada bezanya. Jadi bermulalah legacy baru, the beginning of new legacy, di mana apabila saya datang ke sekolah itu, saya buat analisis persekitaran. Okey, saya dapati sedikit, sekolah saya adalah sekolah grade B, terletak di luar bandar, kohort 6 TS 25, guru 58 orang, AKP 12 orang. Guru sangat committed, guru mahir ICT, budaya kerja yang sangat cemerlang. Tetapi kenapa yang berlaku, prestasi akademik sekolah ini menurun 3 tahun berturut-turut. Apabila saya dilantik menjadi pengetua di situ, saya berjumpa masa tu mantan PPD Batu Pahat ialah Tuan Haji Basri, timbalan perancangan kita sekarang di JPN, timbalan kita, Syaharuddin Basri. Dia berjumpa dengan saya yang pilih Datin. Pasal saya memang mentee dia, dia adalah mentor saya. Saya bersama dengan dia daripada daerah Keluang. Apa saja pertandingan yang saya masuk, kalau rakan-rakan tengok pembentangan saya hari ini juga dinilai oleh beliau dulu. Sebelum saya nak bentang, apa saja. Pasal saya berada dalam kumpulan KIK, kumpulan inovasi. Jadi beliau juga turut terlibat. Jadi saya hantar awak pergi tengok kenapa sekolah ini dulu hebat, tapi sekarang akademik dia menurun 3 tahun berturut-turut. Jadi apabila saya buat analisis persekitaran, okey, ini sedikit analisis SPM 3 tahun berturut-turut, bukti menunjukkan bahawa daripada 2017 hingga 2019 dari segi peratus juga menurun. Dari segi grade purata dah dapat 4.68, dah makin meningkat dah jadi 5.05. Jadi kenapa berlaku begini? Sedangkan sekolah ini pernah mencatat sekolah yang hebat. Kalau tadi Haji Sahilun sebut kat saya, sekolah inilah sekolah yang mula-mula ada sains tambahan. Saya pun tak tahu, baru saya tahu ni. Tadilah Haji Sahilun beritahu saya. Jadi, why? Kenapa berlaku prestasi akademiknya menurun? Jadi, brainstorming bersama SLT, MLT, kita wujudkan think tank group. Bersama dengan PIBG, bersama dengan polis, dengan guru-guru G8, kami dapati bahawa dengan menggunakan teknik force ranking, didapati mungkin salah satu sebabnya ialah peratus kehadiran murid ke sekolah itu rendah. Sekolah itu ialah 100% pelajar Islam. Tak ada Cina, tak ada India. 100% Islam. Duduk berhampiran, situ je, kat Parik Saidi. Jadi kenapa budak ni tak suka datang sekolah? Okey, ini dikukuhkan lagi. Okey, jadi isu utama sekolah ini ialah peratus kehadiran murid ke sekolahnya rendah. 4 tahun berturut-turut dibuktikan dengan data kehadiran ini. Sumber data APDM didapati pada tahun 2017 96.9, pernah capai 96, dan akhirnya tahun 2020 masa saya menjadi pengetua sudah mencapai 93.2%. Okey, mungkin orang bertanya 93 tu tinggilah, tetapi untuk sekolah itu dia pernah mencapai 96, maksud dia telah melepasi KPI JPN, dah melepasi 95%. Tetapi kita tengok trend dia, kita khawatiri trendnya semakin lama semakin apa? Menurun dan menurun. Jadi dengan menggunakan Rajah Ishikawa, kita dapati masih lagi brainstorm dengan think tank group tadi, dengan rakan-rakan G8 dengan PIBG, kita dapati sebab paling mungkin kenapa murid-murid tidak suka hadir ke sekolah ataupun peratus kehadiran murid rendah adalah kerana persekitaran.
Maksudnya persekitaran sekolah itu kurang kondusif. Bilik darjah tak ada wifi, bilik darjah tidak ceria, tiada ruang membaca santai, tiada ruang interaktif. Semua rakan-rakan, apabila saya jadi pengetua di sana, saya baru jadi pengetua. Masa tu saya jumpa dengan JKMP Teknik Vocational Allah Datin, baru je semalam ni. Dia kata pegawai JPN datang untuk melihat bengkel-bengkel RBT. Bengkel-bengkel RBT. Saya nak tengok apa laporannya. Saya baca laporannya sendiri. Dia tulis kat situ, bengkel-bengkel kurang kondusif, seolah berada pada tahun 60-an. Cuba rakan-rakan bayangkan. Sekolah tu dia kata macam berada pada zaman 60-an. Bengkel RBT dia yang sekarang dah tahun 2020, milenium dah lepas milenium lagi. Oh, saya kata saya lagi sedih. Lepas tu saya pergi library, kan tempat-tempat yang utama kan. Library saya pergi. Saya nak jumpa dengan GPM, satu hari nak jumpa tak jumpa. Hari kedua tak jumpa. Hari ketiga saya pergi duduk kat dalam library. Saya duduk kat library, baru GPM datang jumpa kat saya. Ketawa. Datin jangan cakap apa-apa. Kenapa awak cakap dengan saya jangan cakap apa-apa? Macam tadika. Saya tak cakap apa pun saya cakap. Saya tak cakap library awak macam tadika. Saya tak cakap apa pun. Awak yang cakap, saya kata. Cikgu yang cakap. Dia kata sama juga sebulan yang lepas UTHM datang nak buat kolaboratif dengan sekolah saya. Dia kata library sekolah saya macam tadika. Betul Haji? Sedih saya kan pengetua. Terpukul saya. Macam tadika kerana warna-warni lah apa. Okey, betul ke macam tadika? Nanti kita tengok. Saya ada gambar-gambarnya. Jadi kat situ rakan-rakan, jadi saya dapat satu gambaran bahawa memang betul lah. Kenapa akademi dia semakin menurun, kenapa murid tak suka datang sekolah, kerana suasana persekitaran sekolah yang tak kondusif. Maka dengan menggunakan Raja Ishikawa, kita dapati bahawa perlukan satu suasana pembelajaran yang ceria dan kondusif untuk menarik minat murid hadir ke sekolah. Jadi dengan menggunakan alat penyelesaian pemilihan strategi penyelesaian dengan menggunakan Diamond 6 adalah banyak, tetapi akhirnya kita pilih penyelesaiannya ialah dengan menggunakan Iskandar Multimedia Super Corridor, iaitu sebenarnya perlu berlaku satu perubahan drastik secara total. Secara total untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah mencapai 96%. Maksudnya sasaran yang kami letakkan ialah dengan apa saja usaha yang kami buat, kami mesti mencapai kehadiran murid ke sekolah mencapai 96%. Maka timbullah satu idea, iaitu mana saya nak Iskandar Multimedia Super Corridor dengan perubahan secara total. Perubahan secara total sekolah itu dengan mengubah nama sekolah itu SMK Tengku Mahmud Iskandar, dan kekuatannya tu itulah pada nama Iskandar the Great. Jadi saya pun buat beberapa kajian dan sebagainya, cari apa kita nak kaitkan. Akhirnya timbullah, Allah ilhamkan sebenarnya kita mengambil kehebatan Iskandar Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 84, di mana Allah memberikan Zulkarnain kekuasaan untuk memerintah bumi, ilmu, sarana, prasarana untuk menjayakan visinya, ilham jalan untuk menyempurnakan misinya. Jadi dengan berpegangkan kepada itu, kita mengharapkan bahawa Allah SWT akan berikan kekuatan seperti Iskandar Zulkarnain itu kepada Tengku Mahmud Iskandar. Dan saya rasakan hari ini, kalau saya cerita pun naik beroma, saya rasakan misi itu dah hampir capai. Itu yang kita capai sampai hari ini dengan mengambil nama Iskandar the Great. Okey, jadi berlaku satu perubahan secara total yang saya namakan new facelift. Kalau kita kereta kan new facelift. Jadi sekolah Tengku Mahmud Iskandar juga berlaku satu new facelift yang kita namakan Iskandar the Great, iaitu berlaku perubahan kepada 82 lokasi. Jadi saya tunjukkan sedikitlah ini. Ini pada awalnya ini sikit. Ini adalah 82 lokasi. Ini gambar-gambarnya, tetapi insya-Allah lepas ni saya nak video berbicara.
Rakan-rakan boleh melihat apa yang kami buat di sekolah. Okey. Jadi apabila mula-mulanya saya letakkan Iskandar Goals. Saya letak pertama sekali is excellent in manner. Paling penting sekali pada saya, macam Tuan Haji cakap, semalam dalam mesyuarat guru pun saya ingatkan pada guru-guru, kita nak capai akademik cemerlang, betulkan adab murid-murid dulu. Macam hari itu Tuan Haji Azizan datang ke sekolah kami, dia kata, Imam Syafi'i belajar adab selama 2 tahun sebelum menuntut ilmu. Jadi excellent in manner, barulah akan dapat excellent in academic, excellent co-curriculum activities, excellent in school finance, of course lah kan, dalam kewangan sekolah, dan akhirnya yang paling penting yang kita nak capai ialah excellent in dunia wal akhirat, cemerlang dalam dunia dan juga di akhirat. Dan hala 7 nak capai 20-23, pasal itulah macam nak gila pergi sana pergi sini untuk buat ada pencapaian, iaitu hala 7 pada tahun 2023. Saya mengharapkan SMK Tunku Mahmud Iskandar akan menjadi sekolah ikon luar bandar, iaitu sekolah klasik moden di luar bandar. Jadi yang paling penting apa impak dia, apa dengan saya buat ni apa berlaku, impak maksimumnya. Pada penting kita mengambil, kita pegang kepada mandat punca kuasa kita, iaitu TS 25, transformasi sekolah 25, iaitu dari segi sekolah kualiti. Dari segi sekolah kualiti iaitu suasana pembelajaran yang bermakna. Jadi inilah saya mulakan dengan Iskandar Digital Area. Ini adalah usaha saya yang paling pertama sekali, dan bangunan ini terletaknya masuk je sekolah kita akan nampak bangunan ini. Maksudnya pandang pertama. Pada saya, bila saya datang sekolah ni, kenapa sekolah ini tak terkenal? Kenapa budak tak nak datang sekolah? Masuk sekolah suram. Jadi kita perlu apa? Ceriakan sekolah ni. Jadi inilah pandangan awalnya. Ni sekolah SMK Tunku Mahmud Iskandar. Apabila kita buat perubahan sedikit dengan sumbangan koperasi, alumni dan sebagainya, dia berubah wajah. Tak banyak sangat depan dia. Cuma dekat bawah tu kita tukar tingkap aja, rakan-rakan. Ini perubahan selepas itu. Kalau orang kata ini dekat mana kat Paris agaknya lah. Lebih kurang orang cakap. Ini berlaku perubahan. Okey. Iskandar Multimedia, Iskandar Digital Area, ini adalah before. Inilah dalam dia. Inilah bengkel RC yang terletak paling depan sekali. Ini keadaannya. Orang datang jumpa ni dulu. Saya pun macam, apa saya nak buat? Bukan senang kita nak convince guru yang dah lama, dah 15 tahun jadi guru RC di sini, untuk dia berpindah ke belakang sekali. Tetapi saya pindahkan ke belakang, saya jadikan dia punya ruangan dia ala-ala studio. Dia pun happy, saya pun happy. Dan akhirnya inilah yang berlaku. Bilik yang gitu akhirnya jadi begini. Ini sekadar gambar. Okey, kejap lagi saya tunjukkan videonya. Sound tak ada? Tak ada sound ni. Audio ada tak? Tak ada speaker tak buat lah macam ini adalah X Factor. Saya letak 11 dalam satu. Maksudnya bilik Iskandar Digital Area ni, ini baru satu rakan-rakan. Kami ada tadi 82 lokasi. So ini baru yang pertama. So ada 81 lokasi lagi. Okey, yang satu lokasi saja, ini keistimewanya. 11 dalam satu. Dia adalah kelas 421, dia juga kelas PDPC Google Classroom, ruang belajar kendiri, bilik akses internet, bilik mesyuarat guru, bilik mesyuarat PPD, bilik LDP guru, bilik mesyuarat untuk masyarakat setempat, ruang khusus untuk komuniti, ruang relaksasi minda, dan kawasan ini kita ada Iskandar La Cafe. Jadi dah boleh? Okey. Okey, kita ada. Tak dengar? Ada dengar? On the way. Macam nak
Kuatkan sikit volume boleh tak? Kuatkan sikit tengah-tengah. Tak apa, tekan dia macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 Oktober 2020, Pusat Sumber SMK Tunku Mahmud Iskandar telah mengalami sebuah metamorfosis, iaitu sebuah perubahan yang sangat drastik kepada Iskandar Multimedia Super Corridor dengan tagline-nya iPower, yang telah diinspirasikan oleh pengetua kami iaitu Datin Hajar Zamhira binti Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandar Brigade. Bersama saya, Hos Farzana. Assalamualaikum. Salam Iskandar Brigade. Bersama saya DJ Aika. Bersiaran secara langsung daripada studio Iskandar FF dengan tagline Infinity Miracle Touch. Pastinya peminat Iskandar FF untuk Penang hari tu. Sebenarnya nanti akan ada khas untuk Iskandar Celebrity. Ini saya terpaksa gabungkan kerana saya nak buat pembentangan dekat Pulau Pinang hari tu. Jadi semuanya dikendalikan oleh murid. Tapi macam suara tak apa kuat kan? Saya rasakan lah. Ini Iskandar Digital Classroom. Berhampiran dengan Digital Iskandar area tu, kita ada Iskandar Digital Classroom. Kita ada Iskandar Library on the Wheel. Masa nilang, cikgu kena bawa keluar.
Pelajar semua belajar duduk dalam kereta. Haji tahu kan, kami ada 23 lokasi Books on the Move Library. Maksudnya murid tak perlu pergi library untuk membaca buku. Kadang-kadang murid malas kan. Books are everywhere. Dekat sekolah kami, books are everywhere. Books are easy to grab. Jadi boleh baca di mana saja buku. Itu sebenarnya matlamat utamanya. Jadi setiap ruang itu memang ada borang nilam. Pelajar baca, isi borang nilam. Dan semua pembacaan itu adalah pembacaan yang apa? Ringan. Di library saja pembacaan yang berat. Okey. Okey, ni tadi. Seterusnya, okey, yang tadi tu ialah yang pertama saya bangunkan. Ini adalah yang kedua yang saya bangunkan, iaitu tanggal 30 hari bulan November tahun 2020. Saya 15 Oktober jadi pengetua. Dalam tempoh itu saya bangunkan yang bilik idea tadi. Yang ini yang kedua, iaitu library yang katanya macam tadika tadi tu. Jadi saya rebranding balik, tukar kepada Sanggar Pustaka Iskandar Zulkarnain. Tapi nanti dalam video nanti rakan-rakan akan nampak pelajar tu sebut Sanggar Pustaka Ismail, kerana masa tu kita belum ubah lagi nama kepada Iskandar Zulkarnain. Okey, inilah dia kata tadika. Ada macam tadika ke? Taklah juga okey, tetapi dia rasakan, tetapi kita telah transformkan dia menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sanggar Pustaka Ismail, Perpustakaan Sekolah Menengah Tunku Mahmud Iskandar. Iskandar the Great, seunggul namamu, strive for excellence. Sekarang anda bersama saya di ruangan yang paling eksklusif dan elegan, Geraha Karya Agung dan Klasik yang diinspirasikan oleh Datin Hajar Zamira, pengetua kesayangan kami semua. Golongan remaja Alfa tidak gemar membaca buku karya agung dan klasik. Oleh itu, pihak sekolah mengadakan program menelusuri dan bedah siasat sebagai langkah untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan pelajar. Selain itu, terdapat tempat yang paling istimewa. Jom! Ruangan ini merupakan ruangan karya klasik yang menempatkan ensiklopedia klasik era 60-an hingga 70-an, koleksi rujukan era 60-an hingga 70-an, koleksi dewan bahasa era 70-an serta cerita rakyat era 60-an hingga 70-an. Ini merupakan salah satu koleksi dewan bahasa era 70-an, klasik tetapi cantik. Kalau tadi kita berada di ruangan yang paling istimewa, kini kita berada di ruangan yang sangat menakjubkan dan terindah. Daripada Maha Esa, iaitu karya Maha Agung yang menempatkan koleksi musyaf Al-Quran dari pelbagai era. Kini, saya berada di ruangan yang paling diminati oleh murid, iaitu Geraha Nobelis. Setelah penat seharian belajar, pelajar dapat merelaksasikan minda mereka di ruangan Geraha Relaksasi Minda ini. Pelajar dapat merelaksasikan minda mereka dengan bermain permainan yang disediakan dan juga menonton televisyen. Sekarang saya berada di ruangan Geraha Digital di mana dunia di hujung jari anda. Ini adalah ruangan bacaan terbuka dan buku rujukan. Ruangan ini boleh digunakan untuk guru-guru sebagai kelas alternatif untuk murid-murid yang dikenali sebagai Geraha Samudra Ilmu.
Ini pula merupakan ruangan pembelajaran kendiri. Ini merupakan ruangan Geraha Nilam, Nadi Ilmu Amalan Membaca Jabatan Ilmu, Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya. Kini kita berada di ruangan Geraha Gamelan ala-ala Balai Rongsri gabungan warna emas dan merah yang memberikan semangat keasyikan seni gamelan. Ini merupakan ruangan pameran bertema yang mempamerkan koleksi buku baharu, manakala di sebelah sini merupakan maklumat mengenai COVID-19, terutamanya vaksinasi. iNilam is implemented every Thursday for an hour throughout the form. It's also been carried out during Bahasa Melayu, English and PJPK periods. This is an effort to increase the reading materials for the students and teachers while instilling the love for reading among them. Saya tak nak ganggu tadi, khusyuk tengok video kan. Saya tak nak ganggu. Okey, apa antara ini sebenarnya video yang saya sediakan untuk sepatutnya nak pergi ke Labuan kan. Cikgu Syarida ada. Tapi rasanya terpaksa batalkan ke Labuan kerana kesihatan saya yang tak mengizinkan. Keadaan kaki yang tak berbaik. Jadi kalau pergi Labuan lagi, jalan lagi kan, jadi lagi teruk. Jadi saya perlu jaga kesihatan, kata Datuk. Tak kasih pergi sebenarnya. Datuk yang tak kasih. Saya nak pergi. Ini adalah inovasi yang kita buat. Kalau rakan-rakan tengok, kita bahagikan ruangan library itu kepada Geraha. Geraha menurut Kamus Dewan ialah tempat atau gedung. Kalau siapa orang Melaka kat sini, Melaka semua bangunan-bangunan kerajaan dia dinamakan dengan Geraha. Geraha Makmur, Geraha Maju kan. Saya ambil sikit Geraha itu. Jadikan Geraha Relaksasi Minda. Itu satu inovasi. Geraha Nilam, Geraha. Jadi setiap perpustakaan itu digunakan, setiap ruang, setiap perincian library itu. Dan rakan-rakan, apabila library ni yang kedua yang saya bangunkan, murid ni dia tak sabar nak pergi perpustakaan. Sampai pelajar tingkatan 5 merajuk-rajuk dengan GPM kerana dia orang kan datang sekejap je kan, masa PKP kan sekejap sangat. Lepas tu dia orang dah tak boleh belajar kan. Tak sempat masuk library pasal library tak boleh buka kan, ada langsir dan tak ada langsir. Saya memang sekolah saya kalau boleh tak nak ada konsep langsir. Pasal langsir ni murid suka lipat-lipat selit kan. Sampai bagus juga tak ada langsir saya kata. Akhirnya satu inovasi juga saya buat kat sekolah saya tintedkan dia punya ni, tingkap. Tintedkan tingkap jadi gelap lah. Tak ada cahaya matahari masuk. Okey, tadi itu ialah library yang kedua saya bangunkan. Okey, yang ketiga bilik-bilik darjah. Yang ketiga, diorang kata Datin asyik ini itu kan. Jadi saya pun bangunkanlah bilik-bilik darjah. Jadi jadikan bilik-bilik darjah kepada bilik-bilik yang bertema. Sebenarnya tak tambah lagi, kita namakan captivating classroom. Captivate, menarik lah. Classroom yang menarik supaya murid suka dah hadir ke sekolah. Jadi pun sama juga saya ada video untuk itu. Okay, ini modern contemporary classroom. Ini classroom kat sekolah saya ni. Okey, kita ada Mekah di classroom kan? Di mana kalau kita pergi kat classroom ni, kat belakang itu perjalanan umrah dan haji. Siapa datang dia boleh tahu perjalanan umrah dan haji. Okey, kita juga ada ini pakaian ihram umrah dan haji. Okey, kita ada aqua team classroom macam laut. Sebenarnya nak buat macam saya bagi kat Puan Azabia, dia guru PSP, saya nak buat macam mural dekat bawah lantai, belum siap lagi, on the way. Kita ada di resort classroom. Di resort classroom ni belakang tu memaparkan kerjaya sebagai untuk dalam bidang hospitality dengan culinary. Sekarang kan hospitality. Okey, kita ada outdoor classroom. Yang kita panggil Iskandar Books Mini Bar.
Lepas tu kita ada bookland dan eatery, sambil makan, sambil baca buku. Dan saya rasa begitu seronok apabila sekarang semua ruangan di sekolah saya telah digunakan oleh murid-murid. Dan tak ada satu pun yang murid rosakkan. Vandalism tu tak ada. Itu yang saya rasa apabila saya mula-mula buat Datin pasang chandelier, habis budak ambil kayu, cikgu ni cakap ni, cikgu dah lama ambil kayu pecahkan chandelier tu. Masya Allah, tabarakallah, rakan-rakan dah 1 tahun 7 bulan tak ada satu pun yang pelajar usik. Malah mereka apa? Lebih sayang, dia rasa seronok, dia rasa sekolah dia cantik kan. Dan buktinya baru-baru ni kita buat pertandingan kad hari raya digital kan. Mereka ambil gambar di semua 82 lokasi sekolah saya ni. Ada tempat yang saya sendiri tak tahu cantiknya dia orang ambil. Dia orang lebih kreatif, dia lebih suka. Okey, seterusnya bengkel-bengkel yang tadi saya cakap, bengkel RC, bengkel RBT yang dia kata macam ala-ala tahun 60-an, telah saya naik taraf menjadi studio. Saya namakan studio RBT 1, 2, 3, studio RC, bilik masak jadi cooking studio. Kita tukar, kita rebranding balik nama, bagi satu nafas baru. Ya betul. Ini yang kita pertandingkan juga dekat mana? Dekat Penang. Jadi saya masukkan, ini pun kita dapat pingat emas. Dan cikgu yang bentang ini dia dapat pembentang terbaik, GKMP Teknik Vocational. Itu puisi dia dah lain sikit pasal dia yang buat. Ini persekitaran sebelum yang dia kata tahun 60-an. Transformasi teknologi studio. Bengkel ni pun bermaklumat dan saya mampu menarik perhatian pelajar. Salah satu aspek yang paling penting adalah persekitaran perjalanan rumah. Jadi ini satu landscape sekolah. Saya tengok Iskandar dan Teknologi Studio sekolah saya yang dapat cikgu sekolah saya dapat pembentang terbaik di peringkat kebangsaan GKMP Teknik Vocational, Puan Aslina, Puan Hajah Aslina. Okey, itu dia tadi semua. Itu antara amalan baik. Dan seterusnya yang ini antara yang latest, yang ini yang mungkin ke 80, mungkin 79 lebih kurang. Iskandar Digital Art Studio, antara yang terbaru yang kita buat. Jadi tak masuk lagi, jadi saya buat dia rasa sikit. Ini Art Studio.
lepas sebelum ni patutnya saya kena ada sebelum ni, tapi malah tak sempat dah rakan-rakan. Okey, seterusnya bilik-bilik khas eksklusif. Ya, ini juga salah satu yang kita pertandingkan hari itu di Penang yang kami dapat pinggan emas, dan pembentangnya juga dapat pembentang terbaik iaitu Iskandar STEM Studio. Ini tadi kan. Iskandar STEM Studio ni kita bagi kepada biology zone, kimia zone, fizik zone, science zone, teknologi zone dan matematik zone. Mempamerkan segala peralatan yang pernah digunakan di sekolah ini daripada tahun 1965 hingga sekarang. Kalau rakan-rakan tadi tengok skeleton kan, nama dia Mr. Smart, tahun 1965 rakan-rakan. Dan makmal ini juga makmal tahun 1965. Jadi makmal ini saja dah jadi history, dah jadi sejarah. Jadi saya jadikan dia sebagai STEM Studio. Budak sekarang semua maya, bila dia tengok benda tu yang boleh pegang-pegang ni, habis dia pegang semua. Dia lagi teruja. Ini Mr. Smart. STEM Studio adalah lokasi yang ketiga yang saya bangunkan. Pertama, idea. Kedua, library. STEM Studio yang ketiga. Dan yang keempat, ialah Memoir of Iskandar. Saya tengok, tak tahulah ada ke tidak kat sini. Okey, selain daripada tu, okey rakan-rakan, yang ini kami pertandingkan, yang dua tadi tu, studio dan juga studio STEM dan juga teknologi studio. Juri yang menilai ialah Dr. Ong, Profesor Maria Dr. Ong, pensyarah USM, sebelah dia je kan, IPG Pulau Pinang. Masa Puan Aslina bentang, saya tak sempat tengok pasal saya juga pembentangan. Okey, dan apabila Puan Zainab bentang tentang STEM Studio, saya hadir. Beliau tengok, dia ketua juri, dia juga juri. Okey, komen dia, patutnya saya ingat nak masukkan, tak sempat. Saya balik dah cuti dan sebagainya. Beliau duduk sebelah saya, dia kata, Datin, bagaimanakah gaya dia cakap, dia Chinese kan, bagaimanakah kita nak jadikan semua sekolah di Malaysia ini seperti sekolah ini, dia cakap. Dia hanya melihat studio STEM saja, Haji. Dia hanya tengok teknologi studio je. Sebenarnya dia tidak melihat apa? Keseluruhan sekolah kami. Dia tak tengok lagi. Yang dah tengok tu Tuan Haji Azizah, nak mungkin dah datang sekolah saya, dah tengok. Dia tengok dua pun dia kata dia dah teruja. Dia kata kalau dia student pun, dia pun nak datang sekolah. Dia kata dia pun suka nak datang sekolah ini. Dan dia kata saya baru balik daripada dia baru berada di luar negara, Brazil, Vancouver. Dan di luar negara inilah yang mereka buat. Kalau selain daripada fun learning, dia wujudkan satu suasana yang budak suka nak datang sekolah, dia boleh dapat sesuatu yang berbeza daripada di rumah. Okey, selain daripada itu, selain daripada saya bangunkan yang tadi bilik-bilik darjah, bilik-bilik eksklusif, ruang rekreasi dengan ruang bacaan juga kita wujudkan. Maksudnya di persekitaran di persekitaran dia pun kena perlu menarik ruang rekreasi. Kita ada Iskandar Gazebo. Kita ada ruang gazebo di Kayangan, ruang belajar eksklusif untuk murid. Kita ada R&R, Rest and Relax untuk murid juga. Iskandar Library on the Wheels. Kita ada Book Bike, basikal yang ramah kita guna balik. Iskandar Streets Book Chamber, loka-loka untuk penyimpanan buku teks tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Jadi tak ada isu tinggal. Ini adalah ruang belajar kendiri dan santai pada waktu rehat dan waktu balik. Terdapat 13 lokasi Books on the Move Library, ruang bacaan waktu rehat atau waktu balik sekolah. Murid membaca buku dan mencatat di dalam borang nilam yang disediakan.
Borang nilam tersebut akan dimasukkan dalam kotak yang disediakan dan akan diproses oleh pengawas perpustakaan dengan mengkokot dalam buku nilam murid tersebut. Proses yang sama juga untuk lokasi library in the stove, library in the fridge, books bike dan juga library in the garden. Semua ini adalah usaha galakan membaca dalam kalangan murid. Library in the fridge. Sejuk rosak, kita gunakan balik. Books are everywhere. Lepas tu library in the stove. Okay, konsep library in the stove, library in the fridge memang kita ambil daripada luar negara. Macam library in the fridge tu sebenarnya dijalankan di negara India, dibuat oleh seorang guru pada musim PKP yang lepas. Apabila dia tengok murid-murid dia tak datang sekolah, memang tak boleh datang sekolah, tapi murid-murid dibenarkan pergi mana? Pasar. Dia bawa peti sejuk rosak dia pergi kat pasar, dia letak peti sejuk, dia letak buku penuh. Anak murid datang kat pasar, dia panggil, okey ambil buku bawa balik baca. Ambil buku bawa balik baca. Itu saya ambil konsep itu, saya laksanakan kat sekolah saya kerana kat sekolah Tengku Mahmud Iskandar ada banyak bahan-bahan yang disimpan tak digunakan. Contohnya stove ni kan, ada 5 stove yang saya dah panggil lori nak angkat, kos tinggi. Akhirnya tak payahlah kita hantar, kita kitar semula sendiri. Jadi kalau library in the stove ni ada kat Tengku Mahmud Iskandar satu je. Kerana saya pun ambil luar negara juga, tapi di luar negara stove ni digunakan untuk tanam pokok bunga lah, jadikan tempat duduk dan sebagainya. Digunakan balik, recycle balik. Ini juga kami dapat pingat emas Haji di Pulau Pinang. Inovasi, ada 20 inovasi yang kami buat dengan menggunakan bahan buangan. Salah satunya stove dan juga peti sejuk tadi. Okey, seterusnya. Boleh lagi? Boleh lagi? Okey, ini Iskandar FM dengan Iskandar TV tadi dah tengok, jadi saya rasa tak payah kot. Ataupun nak tengok? Nak tengok juga, okey. Yang ni lain sikit. Yang tadi tu saya ringkaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pendengar setia kami. Salam Iskandarian, seunggul namamu Strive for Excellence. Saya sedang bersiaran langsung di Iskandar Celebrity Studio Infinity Miracle Touch. Saya DJ Jan. Kami juga mendapat tadi pingat platinum. Lebih tinggi daripada emas di Kedah untuk Iskandar Celebrity ini. Dibentang oleh cikgu sekolah saya juga, Puan Ina. Okey, seterusnya laluan ataupun sudut. Okey, kami ada PPD Eternal di mana kami buat gerbang buku. Sebenarnya kiri kanan tu ialah buku. Ini gerbang kemegahan Iskandar. Seterusnya ini gigi yang ini yang ke 82. Dah mula gigi kan. Hari tu nurse datang duduk kat sini, dia pun seronok duduk kat situ. Dia kata adalah kita buat itu je lah yang laluan yang ada. Ini Taman Sumber. Kami ada 2, satu Iskandar Botanical Garden, pokok-pokok bunga. Kita ada 44 jenis, bukan 40 jenis lah sebenarnya, ratus agaknya pasal daripada depan. Lepas tu kita ada Iskandar Herbs Garden, ada 44 jenis pokok herba. Yang latest sekali ada pokok ada anggur berbuah aja. Itulah anggur ditanam aja sebenarnya tapi berbuah. Lepas tu kami ada pokok kaktus, ada 12 jenis pokok kaktus. Okey. Okey, yang itu yang saya bangunkan
termasuk 82 lokasi. Yang ini pula antara inovasi bahan terbuang yang kami buat, yang kami dapat pingat platinum di negeri Kedah hari itu, iaitu kita gunakan bahan-bahan yang terpakai. Pertama sekali buku teks, kami jadikan gerbang buku. Iaitu gerbang buku. Ini gerbang buku dekat laluan PPDA. Buku-buku lama KBSM semua kita ambil, kita tak buang, kita recycle balik, kita jadikan dia gerbang buku. Lepas tu kita jadikan dia book clock, jadikan jam. Tu book clock. Ini kat dalam galeri SBBT. Okey, lepas tu ini adalah book clocknya. Kita letakkan. Hari tu Haji masuk tak Haji dalam ni? Haji masuk book clock ni ada masuk kan, tetapi ramai tak nak masuk di tingkat 1, ramai tak nak pergi. Tapi kami bawa buku ni semua pergi ke Pulau Pinang, bariskan kat depan tu, tu dah dia orang teruja ambil gambar. Okey, seterusnya book folding. Daripada buku yang terbuang yang kita nak lupus, kita jadikan satu seni lipat buku, iaitu kita namakan book origami. Dan kita jadikan book wall. Kita letak dekat luar sekolah, jadi ruang untuk bergambar, book wall. Ini semualah antara beberapa book wall yang kami ada di sekolah. Nak letak gambar semua tak cukup. Okey, buku juga yang nak lupuskan kami jadikan book table. Book table, dan di library tu salah satu book table yang ada di library tu. Okey, ni juga book table dekat bilik SBBT. Ini adalah bilik SBBT kami. Okey, selain daripada itu, ceiling book, buku-buku, floating book suspending from the ceiling. Ini adalah konsep yang digunakan di Indianapolis. Buku-buku lama kita gantungkan. Okey, apa dia punya fungsinya? Mestilah kita kena ada. Kenapa? Kita nak apabila murid lalu, lose your head in a good book. Dia tengok atas dia tahu buku. Kami ada quiz. Okey, namakan buku, salah satu buku floating book tu, sebutkan tajuk dia. Buat dalam perhimpunan saja-saja, hadiahnya RM1 ke RM2. Memang berebut-rebut murid. Jadi kawasan itu jadi kawasan yang sangat popular. Masa rehat budak suka baca. Dan kalau rakan-rakan tengok yang ini adalah hipster. Semua maklumat-maklumat istimewa di dunia. Diorang suka duduk kat situ, kita letakkan kerusi, diorang akan suka baca maklumat-maklumat di situ. Tapi saya tak buat dalam bahasa Melayu, saya buat dalam bahasa Inggeris. Saya buat dalam bahasa Melayu supaya murid suka membaca. Okey, ini floating book suspending from the ceiling. Okey, lepas tu kami selain daripada buku, semua pintu-pintu kelas. Saya rasa kat sekolah semua ada buku, semua ada pintu-pintu kelas atau pintu tanda yang rosak, kita jadikan dia hanging table. Kita letak dekat books minibar. Itu adalah apa? Pintu. Pintu yang kita jadikan dia hanging table. Okey. Lepas tu kita selain daripada tu, buku juga kita jadikan dia pintu juga kita jadikan dia flip window ni. Ini adalah pintu almari lama. Kita jadikan dia flip window dan kita letaklah apa saja maklumat di situ. Yang ini kita letak dekat Iskandarian Digital Book Chamber Tunnel. Cintai buku teks. Okey, lepas tu buku juga buku pula. Pintu juga kami jadikan sebagai apa ni? Untuk photo booth. Ini pintu ni, pintu yang nak buang ni. Kita cantumkan, saya minta guru RC cantumkan aja. Yang lain semua murid buat. Cat, jadikan dia wainscoting, semua murid buat. Dan akhirnya kita jadikan sebagai satu ruangan untuk bergambar. Begitu di lobi Iskandarian Digital Art Studio. Sebelah gambar sebelah pun sama. Tu semua ialah pintu. Okey, seterusnya dekat Tut Suite tadi pun sama, pintu tu kita jadikan dia flip window macam ni. Jadikan maklumat. Letakkan maklumat mengenai gigi. Okey, seterusnya ini sama yang ni tadi ni, yang tadi ni ini yang ni ni lobi pejabat. Naik lobi pejabat sekolah saya je ada meja lama, ada pintu lama. Kita letakkan gamelan yang dah tak pakai, alat gamelan dah rosak, kita letakkan kat situ sebagai satu trademark sekolah kami. Dan rakan-rakan, kalau rakan-rakan tengok, bunga ni pun bukan kita beli. Itu adalah daun pokok palma yang kita spray, kita cat gold, kita letakkan kat situ. Okey, seterusnya kerusi lama kita jadikan display chair. Ni.
dekat Iskandar Warriors Park ni, ini adalah display chair. Kita cantum pakaikan kabel tie ni, tetapi yang penting saya tak sebut pula yang ni. Kipas-kipas yang rosak kami jadikan hiasan kat dinding. Tetapi bukan hiasan dinding saja, tapi itu ada lukisan doodle. Budak murid-murid pendidikan seni visual, dia buat doodle dan letakkan nama dia. Okey, seterusnya ni tadi sama. Setelah ni speaker lama. Old speaker jadikan book rack. Ini sebenarnya speaker. Saya buka dia punya yang warna hitam tu, saya jadikan dia rak buku. Okey, lepas tu kita jadikan corong speaker. Ni semua corong speaker. Corong speaker lama. Saya rasa kebanyakan sekolah kan ada corong speaker ni kan, yang dulu pasang kat perhimpunan. Semua masuk kat dalam store. Saya jumpa masa saya kemas store. Saya keluarkan. Saya minta guru yang memang pandai menghias bunga tu, tapi saya kata tak payah pakai bunga yang ada. Kita pakai bunga-bunga natural. Iaitu pakai apa ni? Yang apa ni? Daun kipah, ya, daun pokok kelapa, ranting-ranting dan sebagainya. Ya, betul. Okey, CPU lama. Sekolah semua ada CPU lama. Apa kita buat dengan CPU lama? Kita jadikan dia book rack. Ini book rack. Ni CPU. Atas ni kita letakkan cermin, jadikan dia book rack. Yang ni dekat luar. Iskandar Street Digital Book Chamber, kita letakkan CPU, kita buatkan di table. Okey, selain daripada tu, stove tadi kita jadikan buku, book rack, stove tadi. Okey, lepas tu freezer. Peti sejuk juga kami jadikan Iskandar Library in a fridge. Okey, cerik lama. Tu cerik lama kita jadikan dia sebagai pasu bunga. Dan seterusnya bingkai ataupun frame-frame lama kami guna pakai. Contohnya sekolah kita kan ada banyak frame-frame macam muka Perdana Menteri lama-lama kan, banyak kan. Aspirasi murid lah yang lama-lama dulu banyak bersusun. Saya kata jangan buang, kita guna pakai. Saya jadikan dia Al-Quran Aisle. Ini adalah laluan Al-Quran. Pelajar lalu saja dia akan baca Al-Quran, kerana ada ayat-ayat hafazan yang biasa digunakan dalam sukatan pelajaran. Ya, terletak di berhampiran dengan surau. Dan rakan tengok ini juga adalah yang terpakai. Ini adalah rehal. Rehal ni budak-budak conteng-conteng kan. Saya cat balik, saya minta guru gantungkan dan kita letakkan Al-Quran terjemahan. Saya nak selepas solat duha, setiap murid selepas solat duha dia mesti duduk dekat kursi kuning ni baca terjemahan. Itu adalah satu program yang kita buatlah di bawah pendidikan agama Islam. Okey, ini pula frame-frame lama kita gunakan untuk mempamerkan analisis keputusan peperiksaan. Okey, tong air bocor. Ni tong air. Nampak? Ingat tak tong air ni warna apa? Warna apa? Biru kan? Dia orang ni dekat Pening. Ini kan tong air biru. Macam mana boleh jadi putih? Cikgu Cina. Cat lah cikgu, cat. Kita cat, yang itu kita cat gold. Dan kita susun balik dengan ranting-ranting dan juga daun pokok palma. Jadi cantik. Letak kat library, letak kat bilik guru. Okey, tayar bocor. Tayar dah naik atas pokok dah. Kita juga jadikan dia sebagai ruang-ruang untuk menceriakan kawasan sekolah. Okey, tong drum. Ni dia tong drum. Tahu kan tong drum ni, tong drum minyak tu, bagi kat pelajar saya potong, kita jadikan dia rak buku. Ini yang tongnya, tutup dia yang ujung sebelah ni. Tutup dia yang sana pun kita jadikan rak buku juga. Okey, basikal lama book bag, tak ada masalah, tadi kita tunjuk book bag. Basikal lama yang tak boleh pakai kita cat balik, kita letakkan rak buku, kita letak kat situ supaya budak boleh baca. Okey, kereta rosak, ini Beetle, ini adalah benchmark kami punya mercu tanda. Iskandarian Library on the wheels. Okey, jadi rakan-rakan, ini baru nak masuk impak je, boleh sikit je lagi. Jadi apa yang kami buat itu, macam tadi Cik Anwar kata, kalau tak ada impak, untuk apa awak buat? Betul dia tanya, untuk apa you buat? Untuk apa kami buat? Untuk meningkatkan kehadiran murid. Dan alhamdulillah sekolah kami telah mencatat kehadiran tertinggi di daerah Batu Pahat pada awal tahun 2021.
kami bukan capai 96 rakan-rakan, 99.89%. Dan kami antara sekolah yang tertinggi setakat ini di sekolah daerah Batu Pahat ni masih lagi tinggi sampai sekarang. Walaupun orang lain 80 lebih sekarang ni nak raya, kami masih lagi mencatat 92 ke atas. Tak pernah. Jadi rakan-rakan, kami bukan mencapai sasaran. Kami sebenarnya telah melebihi sasaran sebenarnya. Jadi yang itu yang penting, kami telah melebihi sasaran dan menurut Cik Anwar, kami bukan saja melebihi sasaran, kami juga mengambil hukum Pareto. Kami buat sesuatu tapi bukan untuk kehadiran, tapi kami capai juga satu pencapaian luar jangkaan. Antaranya peratus LMS SPM 2020 kami meningkat daripada 92 menjadi 95. Pencapaian luar jangkaan. Selepas itu berlaku peningkatan peratus lulus mata pelajaran. Kebanyakan mata pelajaran meningkat secara mendadak kepada 100%. Itu juga pencapaian luar jangkaan. Selain daripada itu, kami juga telah menepati SKPMG 2 standard 2.5, iaitu iklim persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang dan mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni. Saya telah mengupayakan 56 orang guru, 12 AKP dan 9 orang pekerja swasta. Kalau rakan-rakan tengok daripada gambar ni boleh tahu, usaha bukan kaleng-kaleng orang kata rakan-rakan guru. Rakan-rakan guru saya bersama-sama dengan saya behind the scene, the making of Iskandar Multimedia Super Corridor. Inilah saya kalau saya ingat detik-detik ni, saya sebenarnya akan mengalirkan air mata sebenarnya. Kerana pengorbanan guru, murid, saya rasa lebih kepada pengorbanan guru. Masa tu PKP kan, pelajar tak boleh datang. Adalah datang beberapa orang yang nak bantu saya dalam Iskandar Celebrity, tapi yang lainnya memang sepenuhnya ialah guru sebenarnya, dengan bantuan pekerja swasta dan juga pengawal keselamatan. Okey, nah inilah akhirnya kita pakai, saya belanja dia orang baju sama untuk raya tahun lepas dan kami bergambar, bergambar sakan lah. Baju raya semua sama. Tahun lepas raya, tahun ni tak buat sama. Tahun ni kita bergambar juga, tetapi tak sama. Ini kira tahun yang pertama lah. Okey. Selain daripada itu, impak seterusnya, impak sekolah kualiti telah membangun kapasiti guru. Yang tadi tu mengupayakan membangun kapasiti guru dalam Kolokvium Amalan Terbaik di IPG Kedah. Cikgu saya Puan Ina mendapat anugerah pingat platinum. Dan GPM saya buat pembentangan dalam IFLA Johor yang memang tak nak pegang mic. Akhirnya dia pegang mic, bentang. Dan Cik Nazri komen, bagus Puan ini bentang. Betul tak Cik Nazri? Alhamdulillah, saya rasa seronok. Dan juga dalam seminar STEM digital yang baru-baru ni, peringkat kebangsaan yang kami pergi minggu lepas, 2 orang cikgu saya menjadi pembentang fizikal terbaik, Puan Aslina dan juga Puan Zainab. Alhamdulillah. Dari segi kemenjadian murid, berlaku peningkatan keyakinan diri murid. Mana murid berkeyakinan tinggi, bual bicara bersama tetamu VIP. Okey, kita tengok sikit je temu ramah bersama yang kita punya Tuan Haji Syarudin Basri. Transformasi yang sangat besar. Saya lihat bahawa sekolah ini telah membawa satu konsep saya nampak macam British style. Di mana ke arah kita dengan okey, ini seterusnya. Okey, ini bual bicara bersama Tuan Haji Syarudin. Pelajar kami juga berkeyakinan bual bicara dengan YB Datuk Muhammad Rashid, YB Parlimen. Selepas tu bual bicara dengan semua pegawai-pegawai AADK yang datang ke sekolah kami. Juga bual bicara dengan Dr. Suhaimi. Tadi dah tengok dia punya bual bicara. Okey, selain daripada itu meningkatkan kemahiran dari segi teknikal, meningkatkan pengetahuan kerjaya murid dalam bidang penyiaran. Budak boleh mengendali. Pasal tu tadi Puan Anis kata 100% kendalian murid. Guru hanya bertindak sebagai mentor sahaja. Okey, peningkatan bahan bacaan murid, books on the move library, 13 lokasi tadi saya dah tunjukkan. Okey, saya nak tunjukkan yang ni sekejap ya. Penyertaan dalam koko ni pun tak nak tengok ke video yang tadi ni? Ni nak tengok tak? Saya suka, pasal saya suka sangat karya agung.
Ni kau menjadi. Bukan lebah, sebarang lebah bersarang di rumpun buluh. Bicara buku anak murid saya masuk. Dia baca Hikayat Marwah Masa. Dia buat persembahan. Jari 10. Di hari yang indah ini, izinkan saya berkongsi satu hikayat indah yang meniti di bibir peminat karya agung. Hikayat Nero Mahawangsa. Ini bicara buku tahun lepas sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka bicara. Tok Sami ke Teluk Lipat, kain sikodi dibawa sama. Datang kami membawa hajat. Kalau sudi, minta terima. Pada hari yang penuh gilang gemilang ini, izinkan saya mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai hikayat Hang Tuah. Hikayat ini merupakan sebuah karya sastra Melayu yang mengetengahkan tema epik kepahlawanan. Itulah tu antara kemenjadian murid-murid saya suka. Yang ini memang sebenarnya banyak perubahan yang telah berlaku berbanding YDPP IBG kami. Perempuan juga, dia chemistry. Pengetua perempuan, YDPP IBG pun perempuan. Satu-satunya YDPP IBG perempuan. Okey, selain daripada itu meningkatkan hubungan dua hala dengan komuniti. Yang ini untuk kali pertama selama setahun saya dapat kembali ke sekolah sebenarnya. Dia bukan nak datang sekolah kan, Tok Penghulu juga nak datang. Tiba-tiba je datang dan warga sekolah lah sebenarnya, walaupun hari ini nampaknya sekolah masih belum dibuka. Alhamdulillah. Jadi terasa teruja sangatlah. Teruja. Memang Tok Penghulu dengan ketua kampung, 10 orang ketua kampung dengan seorang penghulu datang ke sekolah kami. Sebenarnya dia dengar tentang perubahan di sekolah, dia datang. Meningkatkan kolaborasi dengan sekolah lain, dengan sekolah Semparenggam, SMK Semparenggam di Keluang. Assalamualaikum, salam Iskandar The Great. Kolaboratif antara Iskandar Selebriti dengan Badis FM. Hidup biar bersujud, berbisik ke bumi, terdengar hingga ke langit. Saya Tini Husna yang bertugas di konti Badis FM, tetapi kini saya sedang berada di konti Iskandar FM. Nas cuba bercakap depan cermin, and then idola Nas adalah panel sendiri. Kita tengok video daripada YouTube, kita tengok banyak video supaya kita nak. Pertama sekali saya rasa teruja lah untuk sekolah sini, dan saya ni adalah cikgu sekolah SMK Semparenggam, kaunselor dia. Buat satu pembaruan di sekolah ini. Jadi perasaan ini sangat excited lah datang ke sekolah. Okey. Lepas tu apa lagi? Kolaborasi dengan agensi kerajaan. Yang saya boleh gambarkan adalah sekolah ni memang amazing lah. Sangat amazing ni. Saya doktor perhatikan di sekolah ni. Ini pula tadi Dr. Sharwin masa dia datang pusat sekolah saya jadi pusat vaksinasi. Juga kami berbicara dengan doktor ni. Komen doktor ni, saya rasa saya berada dalam library. Dia datang sekolah saya, dia kata dalam dia kata buku kat mana-mana dia suka. Kami dijaga dengan daripada Selangor. Kami rasa macam tak keluar jauh, memang dekat rumah. Okey. Seterusnya okey, yang ini yang terakhir sekali, yang untuk yang impak yang seterusnya ni ialah untuk inovasi yang kami buat tadi daripada bahan buangan itu. Kami telah menepati sasaran matlamat pembangunan mampan SDG. Iaitu pada untuk lestari yang ke-9. Maksud dia apa yang kami buat ni bukan saja merentasi kurikulum, juga telah menepati sasaran matlamat SDG. Selain daripada itu, memupuk sikap sayangnya alam sekitar, bumi di kalangan murid dan warga sekolah, dapat mencukil bakat dan potensi guru dan murid apabila kami hasilkan inovasi. Murid dan guru berpeluang berkarya. Penghargaan kepada murid dan guru kerana semua hasil-hasil mereka kami pamerkan. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, yang tadi tu kata fasa 1 tadi kan, 100 hari pengetua mencantikkan sekolah dalam tempoh 100 hari, keluar dalam Astro Awani dan juga M-Star. Saya memang tak tahu semua kerja anak saya. Dia nak beritahu apa yang mak dia buat. Dia kata kesian tengok mak. Macam itulah. Saya kata tak, mak suka, passion. Okey. Dan ini pula ialah komen warga pendidik datang ke sekolah kami. Kurasa masuk ke gedung yang syarat dengan ilmu. Next time usaha-usaha lagi macam hotel pula rasanya, dia kata. Macam-macam lah komen. Tak boleh imagine macam mana guru-guru gigih dan
buat berbenda ini, setiap tiang alahai respect. Semua ialah guru yang buat. Jadi guru-guru yang datang pun diorang pun kagum, dan akhirnya ini antara pencapaian tertinggi kami menjadi Johan Anugerah Pusat Sumber Daerah Batu Pahat, jadi Johan peringkat negeri Johor. Yang ini yang diadakan di Hotel Ramadan hari itu saya terima daripada Haji Sailun, dan sekolah kami tersenarai antara 5 buah sekolah, 5 buah sekolah ke peringkat akhir peringkat kebangsaan, dan kami dapat tempat kelima. Tapi 4 buah sekolah itu telah masuk pertandingan ini, dah masuk 2 hingga 3 tahun. Kami baru sekali. Menurut juri yang datang, dia kata tiba-tiba ada Tengku Mahmud Iskandar di situ. Pasal tu dia teruja nak datang tengok, dia kata. Pasal tak pernah ada selama ni 4 sekolah yang tu yang selalu masuk peringkat kebangsaan. Tiba-tiba ada keluar pula Tengku Mahmud Iskandar kat situ dengan videonya kan. Okey, jadi saya juga terima anugerah khas pengetua daripada PPD Batu Pahat. Antara inovasi yang saya buat. Terkejut. Dan dalam kolokium terbaik peringkat kebangsaan di negeri Kedah, kami terima 1 anugerah pingat emas, saya bentang tadi Multimedia Super Corridor, dan 2 anugerah pingat platinum, 1 Puan Ina bentang tadi Iskandar Celebrity, saya bentang 2 kertas. Inventif Iskandar yang inovasi saya buat tu dapat anugerah platinum, dan juga anugerah pingat emas. Ni yang terlatest sekali ni, kami 6 orang pergi, baru lepas dia tulis SMK Tengku Mahmud Iskandarian Haji. Dia tak kita kan banyak gunakan Iskandarian kan, dia pun tulis SMK Tengku Mahmud Iskandarian, seperti Tengku Mahmud Iskandar aja. Dia orang mau ketawa tu. Dalam kumpulan pingat emas, alhamdulillah. Okey, ini last sekali teaser. Apa next, what next? Yang ni penting rakan-rakan. Apa saja yang kita buat, kita ada sentiasa ada penambahbaikan buat kita buat penat. Jadi inilah teaser sekolah kami yang kami sedang buat sekarang ni. Ini ialah bilik guru yang ke-83. Ni bilik guru. Dah siap ni, dah hampir belum siap betul-betul, baru sikit. Lantai tak pasang lagi. Lepas tu therapeutic restroom, bilik air yang ke-84. Therapeutic restroom, bilik air yang penuh dengan maklumat. Dekat RLR. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Datin Hajah Zamhirah binti Osman, pengetua hebat SMK Tengku Mahmud Iskandar. Beri tepukan gemuruh. Tahniah dan syabas Datin. Okey, terima kasih banyak pada Datin atas perkongsian. Macam mana rakan-rakan? Mesti rasa teruja, rasa macam lepas ni nak buat kan? Okey, jika ada rakan-rakan ada soalan yang nak ditanya pada Datin, dipersilakan. Datin sudi menjawabnya. Okey, boleh je ajukan soalan. Boleh. Haji nak ajukan soalan. Takut. Betul surah kafi Kata guna mic. Bila saya turun ke sekolah, pertama sekali memang saya nampak kereta kuning lah, Volkswagen. Saya memang minat Volkswagen lama dah, kan? Saya kata bila dapat tengok benda sini, nama siapa saya pun tak kenal. Datin pun tak kenal saya pun tak kenal Datin betul. Sebut Zamhira. Kata bahasa Arab Zamhira ni adalah bulan yang bercahaya. Jadi bukan sebarang Zamharira, dalam bahasa Arab dia panggil Zamharira. The Al-Badar Al-Zamharira, dalam Quran sebut nama tu. Kata ini sesuatu yang hebat, saya berdepan dengan orang yang hebat pada hari ini. Maka saya dengarlah Datin cakap apa semua. Dan sebenarnya banyak lagi yang boleh disentuh. Dan saya maknanya beritahu dengan Datin,
cuba buat ini. Jadi bila saya pergi kali kedua, dah ada lah sekolah ni adalah sekolah yang memang maknanya tak ada store lah. Store letak barang buruk kan. Mana ada barang buruk sana? Barang buruk jadi baru. Pintu yang buruk tu, kalau tempat kita pintu dah buang lah. Pintu besi apa semua kan, almari gerobok yang lama-lama. Memang tak ada nilai kat sekolah-sekolah kita kan. Nak buat apa? Tapi bila sampai ke sekolah Tunku Mahmud Iskandar, tak ada store. Maksud semua dia keluarkan. Dia keluarkan jadi. Store semua dah bersih dah, dah cantik dah seal lah. Jadi saya nak cadangkan nanti satu kat sini saya cadangkan lah yang tak pernah dibuat oleh mana-mana sekolah di Malaysia ni, iaitu buku kita letak dan pelajar boleh duduk seolah-olahnya pada belon panas. Dia ada tempat belon panas kan, tapi bukan belon yang boleh terbang tu Datin. Kita cuma letak kat situ je. Seolah gambarannya duduk. Dia nampak dari atas. Tapi dia tak bergerak. Itu boleh buat. Saya rasa kalau saya cabar ni Datin boleh buat ni. Yang ke-84 kan, dan seterusnya ada 110 lagi. Jadi nanti saya akan cerita lagi kalau saya ada kesempatan untuk pergi ke sekolah sana. Dalam Datin cerita tadi banyak benda yang saya nampak yang boleh dibuat. Sebab kalau kita kreatif kan, maknanya seluruh anggota kita akan bekerja daripada kepala sampai kaki. Akan bekerja untuk kita. Dan semua ni terkesan kepada guru-guru dan pelajar. Nanti kalau nak berkongsi selepas inilah apa Datin dah sihat apa semua sekali. Kerana sebab tu dia nak pergi Labuan, jangan pergi. Kesihatan penting. Kan Labuan tu bila-bila masa boleh pergi Labuan, online pun boleh kan, tapi tak sama. Bila dapat bercerita depan kita pada hari ini, saya pun teruja tengok, ini baru cerita ni dalam keadaan tak apa terang lampu kan. Tapi maknanya setiap daripada kita ada potensi. Sebab nanti lepas ni Syahrida pula cerita lain pula. Syahrida ketutup lampu dia tak boleh buka lampu. Saya dengan dia memang dah gurau lama lah, dah faham lah kan. Jadi masing-masing ada kelebihan. Bila ada kelebihan, maknanya bukan soalan perkongsian. Ni bukan soalan perkongsian. Saya teruja dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menguruskan pusat sumber. Pusat sumber tu Nadi. Sebab tu kita kena alif sim kap nun dara tu, dia kena terangkan alif tu Allah suka kepada n dara. Itu kena boleh fikirkan. Jadi Iskandar baru nampak teruja bahawa Allah sukakan keindahan gini. Alif sim. Itu boleh fikirlah. Nanti ada benda lain yang saya nak berkongsi kepada Datin, dan mudah-mudahan dia boleh contoh kepada kita. Sebab bila dia pegang satu ikon yang besar, Iskandar the Great, maknanya kita kena pegang lah. Kalau kita nak pilih macam pusat sumber Ibn Jauzi. Apa tadi? Ibn Jauzi ada daripada sekolah mana tu maknanya dia pegang nama tokoh itu dan dia kena faham tokoh tu. Macam Iskandar Zulkarnain, tokoh itu disebut pada ayat 83. Tu lah 83 tu. Ya. Jadi 83 yang dia buat tu base kepada ayat surah Al-Kahfi ayat 83 cerita tentang Iskandar Zulkarnain. Bukan sebarang, ada sebab. Dia kata tambah lagi kepada 110. Cukupkan Al-Kahfi. Nanti saya cerita Datin kita cerita, tapi bila saya datang sana, saya bawa tim lah. Itulah Haji, saya patutnya kena masukkan latitude, longitude dari kisah-kisah. Tak apa, itu sikit punya hal. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan. Kita rehat pulang pada moderator. Silakan. Okey, terima kasih Encik Azizan bin Abdul Razak atas perkongsian, sebab tu bukan soalan tadi. Okey, ada soalan lagi ke? 2 minit. Sebab masa mencemburui kita. Okey, dipersilakan tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yazid bin Sakir dari SMK Paloh. Pertamanya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Datin. Dari mula sampai akhir memang sangat teruja. Okey, satu soalan daripada saya. Bila kita nak membangunkan atau nak membuat perubahan, dia memerlukan kos. Yang itu yang saya terfikir-fikir ni, datang punca daripada mana kos tu yang rasanya ratus ribu semua ni. Okey, itu silakan. Memang soalan cepu mas. Kami pergi Kedah ke, kami pergi Penang ke, itulah soalannya.
Itu ya soalannya, bajet. Mana dapat bajet? Okey, kalau untuk pengetahuan rakan-rakan, kalau rakan-rakan tanya, okey, bajet untuk yang saya keluar paling banyak sekali bajet ialah yang mula-mula tadi, Iskandar Digital Area. Satu ruang classroom yang macam bilik darjah saya ubah secara total tu kan, dengan yang itu yang paling mahal sekali. Yang itu saya dapat peruntukan daripada koperasi sekolah. Koperasi sekolah Sekolah Tengku Mahmud Iskandar ini, dia memang setiap tahun dari segi dia punya dalam minit mesyuarat lembaga koperasi, setiap tahun dia akan peruntukkan 30,000 untuk keceriaan sekolah. Dia dah 4-5 tahun dia peruntukkan 30,000. Hari latest dia peruntukkan 60,000 untuk membangunkan surau. Surau aircon penuhnya dengan gelas, dengan okey, jadi saya pun pergi jumpa dengan guru koperasi, bagaimana dia boleh mengumpul dana yang begitu banyak. Jadi memang saya nampak gurunya sangat suka berniaga lah. Memang keuntungannya, saya tengok balik dia punya laporan kewangannya, memang keuntungannya banyak. Dan dia jarang gunakan duitnya. Jadi duitnya dia kumpul jadi banyak. Untuk pengetahuan, sekarang pun sebenarnya kan ada ratus ribu lagi dalam akaun. Saya aja, nanti dulu datin. Sebenarnya dia simpan, lepas tu dia dapat apa tu, dividen, dia simpan. Memang cukup pandai. Orang otai paling lama di sekolah itu. Jadi kalau saya nak approach dia, saya mesti slow talk. Haji, jom kita jalan-jalan. Okey, rakan-rakan macam mana saya tackle dia? Saya bawa dia, saya jalan. Saya bawa Haji Amit nama dia. Haji, jom kita jalan pergi sekolah. Saya pun jalan. Haji tengok sekolah kita macam semua buruk. Haji, saya tengah mengajar, tiba-tiba ada ular. Betul rakan-rakan, ada ular. Haji tengok ni gini-gini kan. Selepas tu bolehlah datin saya sumbang lah. Dia semua 30,000 je. Lepas tu tahun 2021, Haji saya nak minta yang tahun 2022 punya sekali, boleh tak? Dia bagi juga. Yang itu duit tu untuk tempat-tempat lain yang saya bangunkan apa tu? Perpustakaan, saya bangunkan STEM studio. Itu saja. Yang lain semuanya rakan-rakan, semua bahan-bahan terpakai. Kan? Siapa yang pernah datang sekolah saya tahu lah, semua bahan-bahan terpakai. Saya keluar kos untuk apa? Cat aja. Macam almari, kalau rakan-rakan tengok almari dalam apa? Perpustakaan kan, tak ada satu almari pun saya beli. Semua itu di sekolah itu yang terbiar buruk, saya sudah ambil dan cat, jadikan dia sangat bernilai. Macam yang kat dalam Karya Agong tu kan ada satu almari warna hitam tu, itu adalah almari yang berada di belakang store makmal. Yang dia kata, Datin, ini dah buruk, buang aja. Saya tak buang. Cat 3 kali katnya, pasal nak dia kan macam serap cat. Akhirnya angkat almari tu rakan-rakan 8 orang lelaki. Terlalu apa? Berat. Angkat naik tingkat 1. Library kan tingkat 1, makmal tingkat bawah. Sanggup dia orang angkat tu. Saya kata bila saya ingat tu, saya akan mengalir air mata. Begitu sangat pengorbanan guru-guru. 7 orang lelaki, memang 7 orang je campur dengan apa? Pekerja swasta, angkat masukkan ke dalam library. Lepas tu kalau nampak yang Geraha Novelis kan ada almari yang macam V tu, itu adalah almari makmal. Bawa turun daripada tingkat 4, masuk hujan-hujan, cermin pecah, kaki luka. Masya Allah, kalau saya cerita itu semua, tapi akhirnya itulah saya kata manisnya sebuah kejayaan. Bila akhirnya kita dah jadi begini, dia orang pun kata, saya pun rasa bangga datang sekolah ni bila orang bercakap-cakap tentang sekolah. Jadi itulah, kewangan memang saya pakai koperasi. Keduanya PIBG bantu saya juga, tapi tak banyak lah pasal itu duit murid kan. Tetapi yang ketiga yang saya rasa kekuatan sekolah ini ialah sekolah ini mempunyai alumni yang hebat-hebat. Untuk pengetahuan rakan-rakan, bulan 4 sebelum bulan puasa kami didatangi. Saya tak pernah jemput, saya tak pernah apa. Didatangi oleh batch pertama, 1965 punya batch. Alumni datang sekolah nak jumpa dengan saya, telefon. Lepas tu saya bawa dia jalan satu sekolah. Umur semua dah 70 lebih kan. Penat juga buat peluh-peluh dia. Dia masuk STEM studio, dia kata ini makmal saya guna ni. Ini barang peralatan cikgu saya aja, cikgu saya, nama cikgu saya semua sebut. Akhirnya dia tengok STEM studio tu mana, hari dia sumbang 2 aircon. 4 horsepower lah, 4 horsepower untuk STEM studio. Jadi STEM studio kami sekarang ni dah berhawa dingin, ditumbangkan oleh alumni yang datang tengok, dia teruja. Mr. Smart tu dulu masa dia belajar tu ada Mr. Smart tu, skeleton tu. Jadi dia teruja. Lepas tu saya bawa dia pergi Memoir of Iskandar, galeri sejarah. Yang lagi dahsyat, dalam album label lama ada muka dia orang.
Lagi dia suka. Saya kata, Haji, saya memang respect dengan pengetua lama dia orang simpan. Entah-entah saya kalau pergi sekolah lama saya, ada ke tidak buku saya ni, saya rasalah. Tetapi saya telah berjaya kumpulkan. Tadi tak ada Memory of Iskandar galeri sejarah saya tak tunjuk tadi. Terskip kan galeri sejarah pernah kena tengok juga. Basikal pun ada. Saya tak tunjuk pula galeri sejarah. Itu adalah pun awal-awal saya bangunkan, saya memang minat sejarah. Hari-hari pergi kat galeri sejarah tu. Tak apa, nanti Datin boleh share kot slide ni supaya menjadi sumber boleh, inspirasi kepada rakan-rakan kita nanti. Jadi itulah rakan-rakan alumni, BIBG dan juga koperasi. Jadi Cikgu Yazid pergi tengok koperasi, duit banyak. Okey, akhirnya terjawab. Sebenarnya soalan tu pun sebenarnya berlega-lega juga di pikiran saya sebenarnya. Okey, dah terjawab. Sumber keuangannya dari sekolah juga sebenarnya. Jadi kita kena pandai-pandai lah lepas ni. Nak kena bodek-bodek sikit koperasi ke PIBG kan. Okey, saya minta maaf sebab untuk soalan kita tak dapat teruskan sebab masa sangat mencemuri. Jadi mungkin lepas ni Datin akan sharekan slide ni supaya rakan-rakan kita boleh tengok, ambil inspirasi sebagai kita punya pemangkin semangat. Okey, sebelum kita tutup, apa-apa pun terima kasih Datin atas perkongsian. Mohon maaf daripada kami jika ada sebarang kesilapan dan mohon maaf juga sebab kita tak dapat melanjutkan sesi soal jawab sebab masa sangat mencemburi kita. Okey, moga kita jumpa lagi. Kalau rasa ada yang nak pergi sekolah Datin, kena roger Datin lah. Ahlan wa sahlan. Okey, tapi kena bagi tahu awal lah supaya Datin boleh susun sebab sekolah tengah glamour macam ni kan, kena bersusun beratur untuk masuk. Untuk masuk. Okey, akhir kata terima kasih. Moga kita jumpa lagi dan semoga menjadi inspirasi. 2.5 okey. Menjadi sumber inspirasi kepada cikgu untuk kita laksanakan di sekolah kita. Sekolah masing-masing supaya kita dapat menjelmakan lagi kemenjadian murid di sekolah masing-masing. Okey, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua, kita akan masuk balik 2.30. Selepas ini semua peserta dan panel kita dijemput ke kafe untuk makan tengah hari, kemudian solat di surau di bahagian atas ini, sebelah ni. 2.30 kita akan berada semula di dalam bilik ini. Okey, terima kasih. Okey, kita boleh bergerak.